Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kelas. So hari ini kita akan teruskan dengan system of inequalities. So dalam subtopik system of inequalities ni, untuk this one is 3.2. Okay, apa ni? Okay, system of inequalities. So maknanya dekat sini you all kena belajar untuk learn for graphing. Okay, graphing the graph. Okay, graphing the inequalities. Okay, so inequalities of two variables. Okay, kalau you tengok dekat nota ni, alright, so you ada kita ada linear equation. Okay, contoh kalau kita tengok let's say you belajar inequalities, kita ada x is equal to 4 dengan x is greater or equal than 4. Okay, so yang ini, this one ni maksud dia memang x2 hanya satu nombor je. X2 is the value of x is only 4. Okay, the value of x is only 4. Dia tak boleh jadi nombor lain. But this one yang ini x, kalau kita draw its number line, okay, kalau kita draw a number line, okay, so you ada 4, macam kita buat sini, okay, bulat, kita akan tarik ke sini. Means that dia akan pergi 4, 5, 6, 7. Okay, inequalities kita dah belajar for the first chapter. Okay, so this one is, ini yang kita panggil equation. This one is equation. Ini equation. This one is inequality. Inequality. Okay, kalau yang equation ni, x ni exactly 4. But for the inequalities, x is become, it can be 4. Okay, dia boleh jadi 4. And dia boleh jadi 5, 6, 7, 8 until infinity. Okay, tu beza dia. Alright, so kalau by graphing, kalau you tengok dalam nota ni, this one for linear equation yang ini, okay, y equal to 3 over 2x plus 3. Okay, so kalau this one you tengok dia dalam bentuk equation y equal to mx plus c kan. Okay, kita dah belajar untuk cari apa ni kecerunan dan juga pintasan. Alright, so kalau you tengok dekat sini, y equal to 3 over 2x. Okay, 3 over 2, okay, line dia, okay, macam ni lah kecerunan dia, okay, kecerunan dia positif dan dia pintasan pada 3, pada nombor 3, okay, saya besarkan. Okay, so kecerunan dia, okay, pada, dia punya pintasan pada paksi, this one lah, positif 3, okay, so, tapi kalau you tengok yang linear inequality, alright, this one, linear inequality, dia ada tanda ni kan, less or equal than. So maknanya dekat sini, dia consider, nampak kenapa graph ni, dia shaded, this one is shaded region. Kita panggil dia shaded region. Dia consider semua nombor yang berada di sekitar ini. Okay, means that macam ni lah, macam saya kata this one. X equal to 4, memang exactly 4. So yang ini, inilah graph dia, yang ini graph dia, tak ada apa-apa shaded region. But bila kita dah masuk inequalities, this side, alright, so dia dah ada, kita kena consider nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8 sampai infinity. That's why kita just draw the line and shaded region, mana nilai dia, dan ke bawah. This one lah sampai ke infinity. Alright, this one, yang ini yang kita akan belajar untuk topik yang ini. Okay, so this one is, yang tadi is linear. Kenapa dia linear? Because of the x is the power of 1 lah. X the power of 1. That's why dia punya garisan is linear, garis lurus. Okay, the second one, this one is a non-linear. Non-linear inequality. Okay, so y equal to x kuasa 2. Okay, kalau you nak tengok kat sini, saya try untuk convert this one, yang ini, yang linear equation yang ini, gunakan Desmos. Okay, so kita try guna Desmos. Saya tukar screen. Saya share dengan you all untuk Desmos. Okay, a tab. Desmos graphing. Okay. So let's say kita tengok yang first. Y equal to 3 over 2 x plus 3. Okay, so you akan nampak, garis dia, nampak garis dia teruslah, okay, non-stop.
Alright. Okay, so pintasan dia pada garis ni lah. Pintasan dekat sini. Ni. 0, 3. Okay. Alright. So, kalau saya ubah, you all boleh nampak kan guys? Boleh. Alright. So, let's say saya ubah dekat sini. Saya ubah dekat equal ni. Means that yang dekat sini saya ubah tu, saya jadi less. Okay. So, apa beza? You tengok apa beza graf ni? Graf ni bila saya tulis less dengan equal. Apa yang Garisan dot. dot. Garisan putus-putus. Yes, okay. So means that macam ni kan. Garisan putus-putus kan? Kat sini kan, you nampak. So maksud dia yang ini dekat bahagian yang ini siapa lagi? Side. Okay. So yang dekat sini this one dia is less, dia tak termasuk. But bila saya tambah, saya add on dekat sini is equal, so maksud dia line ni consider, dia termasuk. Okay. So dan you tengok once dia shaded, nampak dia shaded dekat bahagian bawah ni. Yang hijau ni kan, this one is dia semua dia shaded, nampak. Dia consider semua value. Okay. So dia consider semua value. But bila saya tukar dekat sini is equal, dia ada shaded region tak? Tak ada. Tak ada kan? Because of basically, yes, because memang inilah nilai dia. Maksud dia inilah dia garisan itu sahaja. Ini sahaja. Maknanya value yang kita kena ambil pada titik yang berada di atas garisan itu sahaja. The on the line only. But bila kita change dia punya simbol, this one is less or equal than, so maknanya we have to consider all the shaded region as a value for this function. Okay. Alright, so kita tengok saya stop present untuk yang tu. Kita continue balik untuk tadi tu. Alright. So, kita tengok this one is linear lah tadi, linear. Okay, this one is non-linear inequality. Non-linear inequality. So dah sebut pun non-linear maknanya is the power of x is more than the more than 2 lah. So this one y is greater than x square. Okay. Kalau you tengok y equal to x square, you tahu the graph, the basic graph of the quadratic like this. Okay. Dia titik-titik yang perlu diambil kira tu dekat sini titik dia. Okay, but bila bercerita tentang inequalities y greater than x square, okay, so you nampak dekat sini dia greater, dia tak ada equal. So maksud dia graf tu dia akan putus. Dia akan putus-putus dan berserta dengan once bila sebut inequalities, you kena consider dua benda lah dekat sini. Satu, tanda ni lebih besar dan you kena tahu dia shaded region. Okay, so y is greater than x square, so the shaded region ni dekat atas ni lah. Sebenarnya dia ada cara dia lah untuk kita test. Kita kena test. Alright, so kalau you nak test lah, for example, you nak test, kita ambil, kita try. Okay, kita tengok ni tadi, y greater than x square. You tahu graf dia adalah kuadratik. Okay, you tahu dia adalah kuadratik, you pun draw. Okay, tapi dia punya inequalities ni dia adalah lebih besar dan dia tak ada sama dengan. Alright, so dia tak termasuk, then you kena putus-putus lah. Putus sebab dia tak termasuk. Okay. So, you nak test dia ni berada dekat shaded region ni yang mana satu. Okay, let's say you ambil, you ambil beberapa titik lah. Okay, katakan you ambil titik dekat dalam ni. This one katakan kita kat sini 2, okay, kat sini 1. Cuba ambil titik koordinat x1, y2. Okay, kita try masuk. X2, y, ni x, ni y kan. Okay, so y2, okay, greater than x ni 1 kuasa 2.
So 2 lebih besar daripada 1. Betul ke tidak guys? Betul tak? Betul. Okey, betul. So, kita ambil pula, satu kita ambil koordinat yang berada dekat dalam ni tau. Koordinat yang berada dekat dalam ni. Yang maknanya yang, kan sekarang ni ada dua dunia. Satu, dunia dia dekat sini. Satu lagi dunia dia yang dekat sini, betul? Maknanya satu dekat atas, satu dekat bawah. Satu dalam lengkuk kuadratik, satu luar kuadratik. Okey? Okey, so kita ambil pula titik yang dekat sini lah. Let's say kita kata dia sini 1, X1, sini negatif 2. Okay, for example, negatif 2. Kita pun masuk X kita 1, Y negatif 2. Okay, so ni X, sini Y. Alright, so you try masuk. Kita ada Y greater than X square. So Y dia negatif 2, lebih besar daripada 1. Betul ke salah guys? Negatif 2 lebih besar daripada 1. Salah. So, kat sini je you dah nampak, oh salah. Maknanya, kita ambil yang betul adalah yang ini. Yang ini maksudnya titiknya berada pada X1, Y2. So, kat sinilah shaded region dia. Maknanya untuk you shaded a region, untuk shadedkan mana satu benda yang betul, you kena test point. Alright. So, kita tengok macam ni. This one, saya besarkan sikit. Okay. Y less or equal than X minus 1 square minus 2. Okay. Untuk you lukis graf ni, biasanya you kena ambil beberapa point lah untuk you draw. Okay. Kalau tidak, you boleh gunakan Desmos lah sebagai rujukan. Okay. Kalau tengok dekat sini, alright, dia bagi graf dia dah berbentuk macam ni lah. Ni dia dah, okay, dia dah bagi graf. So you nak kena try. Let's say you ambil yang titik dekat dalam ni. Okay, you ambil ni X, ni 1, ni 2, you katalah. Ataupun 1, 2 lah, 1, 2 kat sini. Titik ni berada dekat dalam ni. Okay, you katakan titik dia X1, Y2. Ni X, sini Y. Okay, you try masuk. 2 lebih kecil daripada X dia 1 tolak 1 kuasa 2 tolak 2. So 2 lebih kecil daripada 1 tolak 1, kosong. Kosong kuasa dia kosong, negatif 2. Okay, so 2 lebih kecil atau sama dengan negatif 2. Betul ke salah ni guys yang ini? Salah. Salah kan? Sebab 2 lebih besar daripada negatif 2 kan? Okay, so kita try ambil titik koordinat yang dekat bawah ni pula. This one is negatif 3, 1, negatif 3 kat sini. Okay. X1, Y negatif 3. Okay, kita pun try masuk. Negatif 3 lebih kecil daripada 1 tolak 1 kuasa 2 tolak 2. So negative 3 less or equal than 0. This 1 minus 1 is 0. Minus 2. Okay. Negative 3 is less or equal than negative 2. Right or not class? Negative 3 lebih kecil daripada right. Betul, betul. Yes. That's why you draw dekat luar ni. Alright. Itu cara untuk you shaded region. Okay. So kalau you tengok yang sebelah ni, yang ini, this one, dia tukar tanda jadi apa? Greater or equal than, betul. So ni you tukar lah. Ni dia sama, soalan ni sama. This one is lebih kecil, this one is lebih besar. That's why bila lebih besar dekat dalam ni. Sebab dia kalau macam ni kan lebih besar. 2 lebih besar daripada negatif 2. Betul lah. Tapi kat sini negatif 3 lebih besar daripada negatif 2. Ni salah. So kita ambil yang betul. Alright. Itu cara-cara untuk you shade the region. Okay. So graphing techniques, step for graphing inequalities. Kita tengok sikit apa dia kata. Replace the inequality symbol by an equal sign and graph the resulting equation. If the inequality is strict, use dash. If it is not non-strict, use a solid mark. Okay, this graph separate the XY plane into 2 or more region. Okay, this one lah. Kalau you ada lebih besar atau lebih kecil, so graph dia mesti putus. Kalau you ada lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, graph dia mesti solid. Okay, so maknanya dia nak bagi tahu greater or equal this one ni maksud dia, ni semua point ni kita ambil kira. Tapi bila dia yang lebih besar atau sama dengan, lebih besar atau lebih kecil ni yang tak ada sama dengan ni, dia putus-putus. Maknanya kalau is X greater than 4,
Okay, maksudnya kalau kita lukis number line, dia mula daripada 4, okay, sampai depan. Dia 5, 6, 7, 5, 6, 7. Tapi dia tak include. 4 ni tak include. Because of X is greater than 4. Okay, dia tak include 4. But dia after 4 lah. Okay, 5, 6, 7, and 8 kalau dia integer. Okay, tapi kalau X is greater or equal than 4, means that dia include 4. Okay, that's why line dia, yang ini solid. Okay, yang ini dash, 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 dash. Okay. So kita tengok, and then dia katalah in each region, select the test point. This one you kena select the test point. You select the test point, kena try lah point untuk you nak shade region tu. Okay. Graph the linear inequalities y greater negative 3x plus 1. Okay, negative 3x ni maknanya kecurunan dia. Okay, kecurunan dia is negative x plus 1 and pintasan dia is 1. Step 1, graph the boundary. Because of the strict inequality, we will graph the boundary y equal to negative 3 plus 1 using a dash line. Ni ditukar tanda ni. Okay, tak apa. So, kita tengok the next note. Okay. So, kalau you tengok, you perhatikan, katakan you right, kita ambil ni kita buat dekat Desmos lah, kita tukar dekat Desmos. Kita tengok simple, dia simple je benda ni. Okay, stop presenting. Attack. Share your Desmos. Okay. Let's see, dia kata the question is y greater negative 3 plus 1. Salah, negative 3x. Negative 3x plus 1. You nampak dia dah siapkan. Okay, so class, untuk test dengan untuk test dan juga final exam, biasa soalan macam ni you all kena gunakan kertas graf. Okay, ada kan kertas graf kan? Dah hilang. Ada. Dia kan kena guna kertas graf. And then you kena draw. Biasa nak draw guys, untuk you draw, you kena ambil beberapa titik lah, beberapa point lah untuk you draw ni. Sebenarnya kalau macam ni dah guna Desmos, dia dah senang lah, kita dah boleh, dia dah terus draw kat sini. Okay, alright, so ni yang Desmos ni just for you all punya rujukan. Okay, tapi kalau untuk jawab soalan final, you kena draw dekat atas kertas graf tu and then you kena tunjuk jalan kerja lah. Alright, so this one kat sini, kalau Desmos ni dia dah exactly dah bagi tahu you lah. Untuk soalan negative 3x plus 1 ni, okay, untuk soalan yang ini, so this one is shaded region dia. Okay, so kalau kita back to note. Okay, so kalau you tengok, okay, dia dah bagi dah kat sini lah. Okay, macam kita buat dekat Desmos tadi. Alright, so line dekat sini. Okay, so pintasan dia dekat apa ni, 01 and then ni 0. So sekarang ni you kena try, you nak shaded. Kata yang you dah draw lah ni, Okay, biasa nak draw macam kita pernah buat, kita ambil beberapa titik, ni X, ini Y. Okay, so you apa dah belajar kat sekolah untuk draw. Okay, so sekarang you ada Y greater than negative 3x plus 1. Okay, sekarang ni dia ada dua dunia. Satu dunia kat sebelah sini, satu dunia kat sebelah sini. Okay, kita tak tahu mana satu yang kita nak shadekan benda ni, mana yang kita nak lorekkan dia. Okay, so kita kena try lah. Okay, katakan dekat titik sini. Alright, kalau nak senang, kalau ikut pada nota ni, dia ambil test point dia pada titik 00 je. Dia ambil titik 00, dia nak tengok betul ke salah. Okay, let's say titik 00 berada dekat sini. Okay, titik 00 berada dekat sini. So dia try ambil 0, 0. Okay, when x 0, okay, y 0 greater than negative 3 times 0 plus 1. 0 greater than 1. Okay, true or false? 0 greater than 1. True or false? False. False. Salah. Maknanya titik yang berada dekat sini, maknanya you tak boleh lorekkan benda dekat sini. Ni tak boleh lorek, salah.
Okay, so maknanya kat mana you kena lorek? Yang sini. Sebab bila pada titik kosong-kosong ni, okay, titik kosong-kosong ni berada pada bawah line ni, so dia salah. Okay, let's say kalau you nak try lah, you kata saya nak cuba untuk ambil titik dekat sini, dia berapa? Kat sini 2 sini 2, sini 4 lah kata, kita ambil 4 X2, Y4. X2, Y4. Okay, so you ada Y greater than negative 3X plus 1. Okay, your Y is 4 greater than negative 3 times 2 plus 1. Okay, 4 greater than negative 3 times 2 is negative 6 plus 1. 4 greater than negative 5. True or false? True. Okay, so that's why you punya shaded region dekat sini. Sebab you try ambil kat sini tadi kan. Apa tu tadi? Berapa? 2, 4. Katakan sini 2, sini titik 4. Alright. Okay. This one gambar dia, shaded region. Okay guys, kita tengok the second one. Graph the solution set y greater or equal than x square plus 3. Okay, x square plus 3. Y greater than or equal than x square plus 3. Okay. Then you tahu dia ada kalau you tengok graf macam ni, kita dah belajar transformation of graph, basically macam ni. Bila dia tambah pula dengan tambah 3, dia akan berlaku ganjak dekat atas ni kan. Okay, so itu you all boleh try guna Desmos lah untuk rujukan you all. Okay, x kuasa 2 tambah 3. Okay, so the graph dia akan berganjak 3 unit ke atas, tekan kat sini. Garisan dia putus-putus ke tak putus-putus ni guys? Tak Garisan dia putus-putus. Tak. okay, sebab dia Tak termasuk, putus-putus, tak. sebab dia termasuk. Okay. Okay, sekarang ni kita dah draw. Tapi kita nak shade. Kita nak lorek. So kita kena try. Let's say kat sini, kalau you tengok nota ni, dia ambil test pada 0, 0. Okay, lebih mudah lah 0, 0 ni. Kita pun try ambil 0, 0. 0, 0, x0, y0. 0 greater or equal than 0 square plus 3. So 0 greater or equal than 3. True or false guys? False. False. Kat mana kita nak lorek ni? Kat atas. Atas kan? Okay. Lalu. Senang kan? 79 and 80. Itu jawapan dia. Okay, kita lorek yang dekat atas. Okay. So, sekarang ni, okay, untuk soalan nombor 3 ni, dia bagi ada 3 equation, 3 inequalities lah. Okay, first inequalities dia bagi u y minus 2x. Okay, tanda ni salah kan guys, ni dia dah buat betul. Y minus 2x less or equal than negative 3. Okay. Lepas tu dia bagi you y plus 1.25x less or equal than 2.5. Then y greater or equal than negative 3. Okay. So, first you kena buat apa? You kena tukar benda ni jadikan y equal to mx plus c. So maksudnya kalau you tengok soalan yang pertama, alright, so this one you ada y minus 2x kan? Y minus 2x. Okay, this one y minus 2x. So you kena pindahkan negative 2x ni ke sebelah sini. Y equal to 2x minus 3. Okay. So the second inequalities, dia ada sekarang ni y equal to 1.25x. So you kena pindah to another side. So dia akan jadi y equal to negative 1.25x plus 2.5. This one is first step yang you kena buat. This one is first step yang you kena buat. Okay, this one number 3, dia dah remain lah. Sorry, saya guys, ni saya tersilap tanda. Ni sama dengan pula.
it's not sama dengan this one is a sorry. Okay. Ni tadi apa? Lebih kecil. Okay, lebih kecil. Okay. So this one is lebih kecil. Okay, the number 3 is a y greater or equal than -3. Okay. So bila you dapat soalan berbentuk yang ini, so you kena convert dia jadi bentuk y equal to mx plus c. So you akan dapat first, second and third. Okay, so maknanya dekat sebelah ni y dia single je lah. Y single, y single, y single. Okay. Tu first step. The second step baru you start drawing. Okay, kalau untuk you drawing y equal less or equal than 2x minus 3, you ambil lah beberapa titik. Y3, contoh you ambil Y3 ni jadi berapa. Okay, ataupun kalau ni kita guna Desmos lah. Okay. Alright, so let's kita try untuk Desmos. Okay, kita try masuk. Y is less or equal than 2x. Okay, 2x minus 3. Okay, you dah nampak di shaded region ni. You dah nampak dah. Kat sini, bawah ni. Okay. So the second one. The second one is a y. Y is less or equal than negative 1.25x plus 2.5. Okay, you kena cari sekarang ni lorik yang bertindih tau. Okay, lorik ikan yang bertindih. Enter. The last one is y greater or equal than negative 3. Okay, you agak-agak kat mana dia bertindih tu guys? Segitiga tengah. Segitiga tengah. Okay, kalau kita katakan ya, saya tukar tanda ni kepada sama dengan. Okay. Sama dengan. Okay, you nampak? Alright. So, kalau you nampak ni, okay, ni line merah. Okay, ni line merah. Okay, ni merah ni adalah untuk second equation. Okay, the next one is ini line hitam. Okay, ni untuk yang third equation, and this one is blue. Mana this one? Ini blue. Okay, this one black, red and blue. Okay, ini kalau saya jadikan dia equation sama dengan. Okay, so kalau saya tukar, kalau you tengok is less, nampak garis satu putus-putus sebab dia tak termasuk, tapi soalan dia adalah sama dengan. Alright, so next, less or equal than. Okay, and the next, less or equal. Okay, so you all boleh nampak guys semua kat mana yang you kena lorik ni? Lebih besar. Salah. Okay, alright. So okay, saya try untuk print a screen. Print screen, saya sekejap dekat saya masukkan dekat Word. Screen. Okay, saya share. Okay. So, you all nampak kan? Okay. Ini boleh tak saya contoh kat sini? Tak boleh. Oh, okay. Saya kena guna.
Sekejap guys wait. Concept what? Okay guys, kita tengok ni. Okay, ni daripada Desmos tadi. Okay, so kalau you tengok inilah dia punya formula yang kita dapat. Sekejap saya besarkan lagi lah. Okay, right. So you tengok ni y equal to 2x minus 3 yang warna hitam. Ni y equal to 2x minus 3. Okay, so the red one is this one, yang ni. So y equal to negative 1.25x plus 2.5. Okay, and the third one, yang blue ni y equal to negative 3. Okay, so you kena tengok kat mana dia bertindih graf ni. Okay, contoh, let's say kalau you try macam tadilah, kalau you nak tengok kat mana dia bertindih, you ambil yang first dulu ni, yang first punya sekarang ni dia ni lebih besar. This one is lebih besar atau sama dengan, this one is lebih besar atau sama dengan. Bila nak buat shade, so tanda sama dengan ni dah tak ada lah. Okay, tanda sama dengan ni dah tak ada, so dia dah tukar ni. Saya silap, sorry. Bila kita nak buat shade, tanda sama, subhanallah. Okay, kita nak buat shade, so tanda ni dah tak ada, ni dia jadi lebih kecil. Okay, tanda tak ada, ni lebih kecil, yang ni tak ada, ni lebih besar. Okay, kalau katakan you nak try. Okay, number one, kita ada, the graph is a y, less or equal than 2x minus 3. Then you nak test, ni graph dia. 2x minus 3 ni graph dia. Okay, so you nak test betul ke tidak. So you ambil, katakan titik dia dekat sini 4 kat sini lah titik dia, titik tengah. Okay, kata you ambil 4. Nak tengok betul ke salah untuk kita shade ni. So y 4, so lebih kecil daripada 2, x dia pun 4 minus 3. So 4 less or equal than 4 times 2 is 8 minus 3. 4 lebih kecil atau sama dengan 8 tolak 3 is 5. Betul salah kelas? Betul. Okay, betul kan? So maknanya kat sini you shade. You shading dia kat sini. You lorek dia kat sini. Okay? Alright. So, bertindih-tindih kan garisan ni. Kejap saya. Dengan gambar-gambar hilang dia siapkan kami. Tak apalah. Okay. So the second one, okay, ada dekat or equal than negative 1.25x plus 2.5. Okay. Sekarang ni line dia. Okay, ni line dia. So let's say you ambil benda ni. Sorry lah, dia bertindih-tindih guys. Dia negatif 4 kat sini titik dia. Okay, negatif 4. So you try. Negatif 4. Okay, pun you memasukkan y is 4, ni x, ini y. Y is 4. Okay guys. Okay, y is 4 less equal than negative 1.25. X kita adalah negative 4 times to negative 4 plus 2.5. Okay.
Alright, so sini you dapat 4 less or equal than 5 plus 2.5. So 4 less or equal than 7.5. Betul ke salah guys? Betul. Betul. Okay. So graf ni you lorek kat bawah ni. So you nampak dekat sini dah start bertindih. Okay, tapi kita tak tahu ada satu lagi line ni, line biru ni. Line biru ni kita tak tahu dia dekat bawah ke, dia dekat atas ke. Kita tak tahu. Okay. Kita try. Okay, so line biru tu dia adalah y greater than negative 3 kan. Y greater than negative 3. So, let's say you ambil berapa titik you nak ambil? Negative kosong. Boleh you ambil try kosong 4 lah. Katakan let's say dia ada berada kat atas kosong-kosong pun boleh, ataupun you nak try ambil kat bawah ni negatif apa ni x kosong y negatif 4 kat bawah ni. X kosong y negatif 4. Ni depends on you You nak try x kosong y negatif 4. So x kosong. So kat sini tak ada x, alright? So y is negatif 4. Negatif 4 lebih besar daripada negatif 3. Betul atau salah guys? Salah. Salah kan? So maknanya negatif 4, negatif 3 saya ambil point tu berada dekat sini guys. So maknanya lorek tu bukan dekat bawah. Salah. So lorek tu akan berada dekat mana? Lorek tu akan berada dekat atas. Okay, that's why kalau you tengok macam ni, okay, dia dah siap lorek. So you lorek yang dekat atas, you tengok yang biru ni dia lorek dekat atas. You nampak, kalau you nampak dia lorek dekat atas. Okay, yang orange ni, yang first ni tadi, dia lorek dekat sini. So yang ni warna apa, grey ni, dia lorek dekat bawah ni. So you akan nampak dia bertembung betul-betul, dia lorek kat tengah ni. So your final gambar, so you ada macam ni, you ada macam ni, you ada macam ni. So you kena lorekkan dekat tengah. Faham guys? Boleh kelas? Faham. Sir. Ya. Please dulu. Nak tanya. Saya nak tanya yang test point tu ada markah Macam mana? yang kita nak test yang Tak gelap. ada. Dia tak ada masalah. Dia buat, tak buat pun tak apa. Yang penting kalau kita just buat tu untuk kita test. Kita nak tahu betul tak kat mana yang kita nak lorekkan. Tapi kalau misalnya memang kita dah tahu, kita dah mani ataupun kita dah nampak mana satu yang kita nak lorekkan, so tak ada masalah benda tu. Tak buat test pun tak apa. Test tu just untuk kita nak tahu. Bagi mereka-mereka yang mungkin jarang buat ataupun tak tahu, so kena test point. Okay. Thank you sir. This one is So kalau macam yang apa, kalau yang tak perlu buat test point tu, sebab kalau macam yang saya pernah buat, dia ikut tali apa inequalities tu. Kalau contoh macam yang belah kiri dia kalau macam kanan dia apa lebih besar daripada atas. Boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Ikut macam mana yang you all dah pernah belajar dulu. Doesn't matter, boleh. Okay sir. Cumanya but the caranya adalah kalau you tengok dia adalah memang kena guna test point lah. Sebabnya test point ni dia macam mana, dia membantu Double confirm. Yes, untuk confirm, double confirm benda tu. Macam saya kata, kalau misalnya you all dah selalu buat dan dah pernah tengok, oh less than, oh dia ni ke bawah graf ni, okay ni ke atas, doesn't matter, tak ada masalah apa-apa. Okay, for the number 4, graph the solution. Okay, kita try untuk buat dekat Desmos. Desmos, share, okay. Okay, so number 4, the graph the solution, dia okay. Y, let's say saya tukar dia kepada tanda sama dengan dulu, sama dengan in bracket x plus 1 kuasa 2. Okay, this one first graph lah. Okay, untuk soalan untuk yang pertama, inequalities yang pertama. Second one is saya ni, kita kena tukar dulu. Saya terlupa untuk ajar you all tukar dulu. Sama dengan negatif
1/2 X plus. Okay. So sebenarnya yang ini, yang the second equation, inequalities ni, kalau you tengok dalam nota buku, you kena construct dulu, tak apa, nanti kejap lagi kita tengok. Okay, so kalau you tengok ini graf dia, okay, so dia bersilang dekat titik ni titik persilangan dia. Okay, ni titik persilangan dia lah. Okay, sekarang ni kita nak tahu kat mana satu yang kita nak shaded, nak lorek benda ni. Okay, let's say kita ambil yang pertama. Okay, soalan dia adalah lebih kecil, okay, lebih kecil. So you nampak dia shade dekat luar kan? Itu yang macam siapa cakap tadi. So kalau lebih kecil, dia berada dekat luar. Kalau lebih besar, dia berada dekat dalam. Okay, ataupun dekat atas ataupun dekat bawah, macam tu, kanan ataupun kiri. Okay, so this one. Okay, so kat mana dia bertindih graf ni? Kita tengok dia is lebih kecil atau sama dengan. You all nampak dia bertindih dekat mana guys? Nampak. Nampak dia bertindih. Yang dekat dalam ni, yang dekat, you boleh nampak tak saya punya ni mouse Nampak, dia? Nampak. Boleh. Alright, so yang ini, yang dekat dalam ni tak bertindih ni tak bertindih. So dia bertindih dekat bawah. Ni dia bertindih dekat mana ni? Yang bawah ni kan? Ni. Dia bertindih dekat sini. Right? So you nampak lah, you boleh tahulah kat situ. Okay, alright. So kita back to ini yang saya kata tadi, saya terlupa sebab soalan dia ada y less than x plus 1 square and then dia ada y minus 3 less or equal than negative. Ni tambah negatif ya guys kat sini, dia tertinggal kot. 1/2x, okay? So ni yang saya kata ni, you all kena, ini dah betul. Ni you kena tukar y equal than negative 1/2x plus 3. Okay, jadikan bentuk y equal to mx plus C. Boleh kelas? Boleh sir. Alright, okay. Kita tengok satu latihan, exercise. Question 82. Okay, so ada soalan, okay, macam ni, graph the system, kalau you tengok, okay, soalan pertama, graph the system of inequalities below and shade the feasible region. Okay, so this one dia dah bagi you bentuk inequalities. Okay, so answer dia you kena bentukkan graph. Ada soalan yang dia bagi you graph, you kena cari dia punya inequalities dia. Okay? Okay, contoh kita try tengok untuk soalan nombor 2. Untuk soalan yang macam ni, biasa dia akan bagi you coordinate lah. Maksud dia ni, macam ni dia dah siap bagi coordinate ni. So dia dah bagi kat mana dia bersilang, kat mana dia jatuh ni. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Okay, dekat sini you ada 4. Sini 1, 1. Okay, 2. Kita tengok line dia kan 2. Lepas tu sini 3. Sini 4. So dan dia lorek dekat tengah-tengah ni. So you kena cari 4 inequalities. Alright. So yang first. So kalau yang first ni, okay, kalau you tengok first, dia lorek berada dekat sini tau. Lorekan dia ke kanan. So maksud dia pada asalnya lorekan dia sebenarnya kat sini. Besar macam ni. Okay. Alright. So tu. Okay. So kalau you perhatikan garis yang ni, you kan saya dah pernah ajar you kan yang first, okay, ni Cartesian coordinate. Ini apa? Paksi X, betul? Ini paksi Y, betul? So paksi X adalah Y equal to 0. Kalau paksi Y adalah X equal to 0. Alright. So untuk yang pertama, untuk equation yang pertama ni, okay,
Okay, saya buat kat sini. Untuk yang pertama, dia adalah kat paksi sini. Paksi Y maksud dia X is greater than 0. Greater or equal than. Okay, sebab dia tak ada garis putus-putus. Okay, so X greater or equal than 0. Okay, sebab kita bercerita tentang inequalities. So tanda pun mesti inequalities. Tak boleh jadi X equal to 0. Okay, this one is the equation. Okay, sekarang kita bercerita tentang inequalities. Dan kalau you tengok line tu tidak putus-putus, kalau you nampak ni soalan ni, satu je line yang putus-putus dekat nombor 3 ni. Okay, so maknanya tanda dia tu mesti lebih besar atau lebih kecil saja, tak ada termasuk. Okay, the second one, untuk you cari second line, mana second line yang ini? You cari second line, you tengok dekat mana titik koordinat dia. Sekarang ni, kalau you perhatikan, okay. Jadi kecerunan. Dekat sini dia 6 kan? Dia jatuh, dia intercept, dia bersilang dekat 6 kat sini. 60, 60. Okay, so titik dia dekat sini 60. Dia dah buat kat sini 60. Lepas tu lagi satu titik berada dekat mana sini? Titik bersilang dia. So dia ada dekat 10, X10, sini X10, sini Y 8. 10, 8. That's why dalam ni untuk tu you kena jadikan dia Y equal to MX plus C. Okay, it's a tangent line. Alright, so untuk cari garis yang kedua, you ada titik, untuk cari garis yang kedua, you ada titik 6, 0 dan 10, 8. Alright, so you boleh gunakan ni lah untuk cari. First you kena cari dia punya apa dulu? Kecerunan kan? So M equal to, untuk cari M, Y2 tolak Y1, betul? This one is X, Y. Kita dah belajar benda ni dalam apa dah, chapter 2 ke? Chapter 2 kan? Okay. Okay, untuk cari M, kecerunan, Y2 tolak Y1, 8 tolak 0 per X2 tolak X1, 10 tolak 6. So you akan dapat 8 per 4. 8 bahagi 4 sama dengan 2. Okay, so you ada Y equal to MX plus C kan? MX plus C. Then Y equal, you punya M is a 2X plus C. So apa lagi you kena cari ni? C. C. You kena cari. Okay, so C ni you boleh masuk mana-mana. You ambil 60 pun okay. So Y is 0. Okay, 2X is 6 plus C. 0 equal to 12 plus C. Then what is your C is equal to negative 12. So you ada Y equal to X minus 12. So you punya the second, you punya second line, ini yang pertama, ini yang kedua. Y greater or equal than 2X minus 12. Okay. So kat sini, you tukarlah dia punya tanda ni. Ni sama dengan, so dia jadi Y greater or equal than 2X minus 12. Sebab apa? Sebabnya, okay. So, sekarang ni you tak tahu dia, you tak tahu lagi satu, you nak letak tanda apa. Sekarang ni bila you buat ni dia adalah tanda sama dengan this one. Okay, sekarang ni tadi, tadi yang ini, you tak tahu, you nak letak tanda apa sebenarnya ni guys. Macam mana you nak tahu you nak letak tanda apa ni guys? Lebih besar ke, lebih kecil ke, macam mana guys? Tengok garis dengan shaded area dia. Okay, tengok garis and shaded area dia. Okay, sekarang dia berada garis dia yang ini. Okay, sekarang you tengok dia berada dekat shaded dia kat sebelah kiri ni kan? Kan? Okay. You rasa kalau kat sebelah kiri dia jadi lebih kecil ke lebih besar ni? Lebih besar. Macam mana kita nak Lebih besar. Okay, kalau you rasa macam bagi mereka-mereka yang tak berapa faham ataupun yang masih baru ataupun yang tak biasa buat, so better you try untuk test point. Okay, you test point, maksud dia sekarang ni you ada line dia macam ni tau, line dia macam ni, sama ada you nak lorek sebelah sini ke atau you nak lorek sebelah sini kan. Sekarang ni lorekan ni adalah berlaku dekat sebelah kiri ni, dekat sebelah ni, kat sini. Alright, so maksud dia macam ni. Okay, so kita try ambil kita try ambil titik kat sini. You nak ambil titik di garis macam ni. Let's say you ambil sini 4, 5 lah.
Sini titik dia 4. Okay, this one 5. Okay, 4, 5 kat sini. Okay, kita try lah, kita tengok. Kita tengok. 4, X 4, Y 5. So Y, okay, Y is sorry. Y 5, 2 kali 4 tolak 12. So 5, 2 kali 4, 8 tolak 12. 5, 8 Negatif 4. tolak 12, negatif 4. Okay, so sekarang shaded region tu adalah berada di sebelah kiri ni kan? Okay, so you rasa mana yang satu betul? Lebih besar. Okay, so kalau you kata dia lebih kecil, macam ni 5 lebih kecil daripada negatif 4, so salah. Benda ni salah, region ni salah. So yang betulnya adalah dia lebih besar daripada negatif 4. Kenapa? Sebab you ambil test, okay, you ambil titik pada 4 dan 5. 4, 5 ni berada dekat dalam shaded region, dalam lorekan ni. Sekarang ni yang you kena buat ni based on the garis lorek ni. So titik X 4, Y 5. So berada dekat tengah ni. So bila you try, you tengok 5 dan negatif 4. So kalau you katakan dia jadi lebih kecil macam ni, salah lah ni, dah jadi lebih salah ni. 5 lebih kecil, salah. So 5 lebih besar daripada negatif 4, yes. So the sign is the inequalities dia adalah lebih besar atau sama dengan. Alright, so dekat sini you punya tanda adalah lebih besar atau sama dengan. Okay, alright. The third one, okay, the third one, garis third, 3 ni adalah putus-putus guys. So garis putus-putus dia dia berada dekat, okay, saya keluarkan satu note ni. Okay, so kalau you perhatikan garis dia putus-putus ni, number 3 ni, garis nombor 3 ni. Okay, so kat mana titik dia ni? Sini 8, kosong. Titik dekat sini 8, kosong. So kat sini berapa? 4, X 4, X kosong, 4 kan? Kosong, 4 dan 8 kosong. Okay. So kita cari Y equal to, kita nak buat Y equal to MX plus C. So kita kena cari M dulu. M sama dengan Y2 minus Y1, 0 minus 4 over 8 minus 0. So negative 4 over 8. So you akan dapat negative 1 over 2. Okay, your M is negative 1 over 2. So Y equal to negative 1 over 2X plus C. Alright, so apa tadi yang koordinat 0, 4. Okay, kita ambil koordinat 0, 4. 0, 4, 0, 4. So Y 4. 4 equal to negative 1 over 2, 0 plus C. 4 equal to, this one 0 plus C. So C equal to 4. So you all punya equation is Y equal to negative 1 over 2X plus 4. Okay. But this one is a equation, sama dengan. So you pun tengok dekat sini. Oh, graf ni dia macam ni. So dia ke atas, dia punya shaded ni dekat atas. So, macam mana kita nak tahu dia punya ni? Kalau you boleh nampak sebenarnya, you nampak dia garis putus-putus. You tahu bila putus-putus dia adalah lebih besar atau sama dengan. Tapi kita tak tahu dia lebih besar ke sama dengan. Lebih besar atau lebih kecil. Sebab dia putus-putus is lebih besar atau lebih kecil. Tapi you nampak dia dekat atas lah. So bila dekat atas ni maknanya dia ke atas, sebenarnya dia adalah tanda dia lebih besar kalau bagi yang mereka boleh nampak lah. Tapi kalau tak, you try untuk ambil titik koordinat macam tadi. Sini 4, sini 5. Okay, X 4, Y 5. 4, 5. You nak try ni. You nak try. Kalau you tak confident, you kata you ambil titik 4 dan 5. X 4, Y 5. You pun masukkan. Y is 5. Okay, negative 1 over 2. X is 4 plus 4. Okay, 5
Negative 4 divided by 2 is a negative 2 plus 4. So 5 negative 2 plus 4 is 2. Okay. You rasa mana satu? Mana yang betul? You nak kena cari betul tau, bukan test point ni. Kalau kita sebab dia dah bagi gambar rajah, kita nak tahu yang dia dah bagi yang the low rate tu adalah point yang betul. Okey, shade yang low rate tu adalah point yang betul. So agak-agak 5 dengan 2 ni apa you nak letak? Lebih besar. Lebih besar. Dia ada sama dengan tak? Tak ada. Ya, sebab garisan dia bukan garisan dia putus-putus. Okey. So 5 greater than 2. Okay, 5 is greater than 2. So sebab kita akan shaded kat area sini kan. So you all punya inequalities is a y greater than negative 1 over 2x plus 4. Okay guys. And the last point berada dekat sinilah number 4 ni. Okay. So dia ada 10, 8. Titik dia dekat sini 10, 8. And then dekat sini berapa ni? 2, 4, 6, 0, x0, y6, y6. 0, y6. X0, y6 and then 10, 8. Alright, so you nak y equal to mx plus c. So cari m equal to 8 minus 6 over 10 minus 0. 8 minus 6 is 4 over 10 is equal to 1 times 2, 4, 2 over 5. Okay? Is it? 8 tolak 6, 10 tolak 0. Okay, 8 tolak, salah. Alright, so 8 tolak 6, 2. 2 per 10 equal to 1 over 5. Okay, so you punya M keturunan is 5. So you nak buat y equal to mx plus c, y equal to 1 over 5x plus c. So nak cari c, gunakan y, 6, okay, 1.50 plus c. So 6 equal to c, okay. So you tahu y equal to 1 over 5x plus 6. Tapi you tak tahu this one is sama dengan. You tak tahu you sekarang ni bila inequalities you tak tahu y 1 over 5x plus 6. Okay, mana satu yang you nak pakai? Okay, you try ambil titik tadi berapa? 4, 5. You ambil titik 4, 5. x4, y5. 5, 1 over 5 times 4 plus 6. Okay, 5. 4 over 5 plus 6. Okay, 5, 6 kali 5, 30. 34 over 5. Okay, so 34 over 5 is equal to 6.8. So, 5, 6.8. Okay, you nak lebih besar ke you nak lebih kecil? Jawapan ni, mana satu? Dia kena cari benda yang betul tau. Lebih kecil. Kecil. 5 lebih kecil daripada, okay, dia termasuk ke tak termasuk? Termasuk. Line dia line solid line kan, dia bukan putus-putus. So 5 lebih kecil daripada 6.8, betul lah. So kita kena cari yang betul. Maksud dia y is less or equal than 1 over 5x plus 6. So maknanya you dah buat dah dia punya ni. Ni number 1, number 2, number 3, number 4. Settle. Ada soalan guys? No, so Ada soalan? tak ada. Tak ada boleh? Boleh. Alhamdulillah. Kalau boleh maknanya kelas kita sampai di sini sahaja. Alright. So kalau tak ada apa-apa soalan. Okay. Kita sudahi kelas kita dengan surah Wal Asr. Okay guys, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. 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 Okay guys. So online test hari Khamis ni kena guna kertas graf juga tak? Thank you, sir. Sorry, Ada. transformation of graph tu tak, kalau transformation of graph
kita tak guna kertas graf lah, dia kertas biasa je. Tu just Lakar. lakar je lah. Tapi kalau untuk for the second test, dia akan masuk chapter yang ni sebab ni chapter yang ketiga. Second test akan cover untuk chapter 3. Alright. Okay guys, thank you. Thank you sir. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya Syakir. Assalamualaikum sir. Salam. Ada. Okay, thank you sir. Bye. Alright, thank you Fatimatul Kauthar. Sir, Ya, Muklis. yang test tu